Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, pada siri yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihkan, kita telah menjelaskan betapa untuk kita jadikan suatu perbuatan ataupun satu tindakan ataupun satu amalan sebagai satu ibadah, perlu menempuh dua syarat yang utama, dua I, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua ittiba dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua I itu kita perincikan menjadi 6, Yang 6 syarat itu, pertama niat, yang kedua aktiviti itu ataupun perbuatan itu sah di sisi syariat, ketiga pelaksanaan yang baik, keempat dibuat dengan terbaik atau optimum, yang kelima tidak meninggalkan ibadah yang asas, dan yang keenam natijah yang baik. Kita dah buat contoh meniaga, tidur dan sebagainya. Pada kali ini saya ingin memperincikan tentang niat yang baik ataupun right intention, Jadi semuanya bermula daripada niat. Jadi untuk suatu pekerjaan itu jadi ibadah, niatnya mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu, kita lihat bagaimana nak mendatangkan kesedaran dalam jiwa kita bahawa kita buat tu kerana Allah. Bagaimana nak datangkan kesedaran? Maksudnya supaya apabila kita melakukan suatu perkara, betul-betul kita buat tu kerana Allah dengan penuh sedar. Bukan kita buat begitu saja. Ya, satu tips yang diberikan oleh para ulama kepada kita, apabila kita nak melakukan satu kebaikan, bermulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun sekadar Bismillah dengan nama Allah. Jadi bila kita nak buat suatu perkara, kita mulakan dengan nama Allah. Jadi akhirnya kita akan buat perkara yang baik je dalam hidup kita. Mana mungkin kita nak mengumpat, contoh Bismillah mengumpat. Bismillah kita nak buat entry ataupun nak buat konten yang negatif. Tak mungkin. Bila kita nak buat suatu perkara, nak mulakan dengan Bismillah, tentu secara langsung kita akan terfikir, kita akan tersedar bahawa perkara yang kita buat tu mestilah kebaikan. Baik, bila kita katakan Bismillah, bukan secara ritual saja. Ritual ni dah memang jadi adat lah. Kalau nak mulakan satu perkara, mulakan dengan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tetapi perlu dihayati dan dirasai. Contohnya kadang-kadang, minta maaf dulu, ada cerita lah. Orang kampung, dia di kampung-kampung dulu lah masa kita kecil, curi ayam. Bila kita nak dah curi ayam tu, bila nak sembelih baca Bismillah juga, dan sebagainya. Jadi kita lihat Bismillah tu dah tak jadi suatu yang besar dalam hidup kita, hanya kita amalkan secara ritual. Saya pernah dapat pandangan daripada sahabat-sahabat yang pergi ke Eropah Timur, contohnya Bosnia dan sebagainya, waktu Islam sudah rosak, sampai dikatakan ada yang minum arak dengan baca Bismillah, sebab mereka tidak faham apa maksud Bismillah itu. Jadi subhanallah, bila kita mulakan satu pekerjaan dengan Bismillah, maka kita pertama ikuti dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya pekerjaan kita itu kita nak jadikan medium ataupun wadah untuk menyebarkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita sedar bahawa kita boleh melakukan satu perkara itu dengan apa? Dengan izin Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu satu. Yang kedua, Bismillah juga untuk kita menyebarkan kasih sayang, memberi manfaat kepada manusia lain melalui amalan kita, kerana dengan kasih sayang Allah kita nak menyebarkan lagi kebaikan. Begitu juga yang ketiga, Bismillah akan menjadi pemantau, pengawal dan pendorong untuk kita berlaku lurus dalam perjalanan melakukan satu pekerjaan. Kadang-kadang awalnya okey, tetapi bila di tengah bengkok. Jadi kita nak betul-betul kawal supaya dari awalnya tulus, dan insya-Allah bila awalnya tulus,
perjalanan tu akan menjadi lurus, ya, benar dan juga telus, ya, sebab nanti dalam kita melakukan pekerjaan tu pasti ada ujian-ujian datang. Jadi bismillah lah, ya, bismillah yang dihayatilah menyebabkan kita teguh dan kukuh untuk terus bersama niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ingin memberi satu tamsilan bagaimana niat yang tepat ini penting di dalam satu perbuatan, dalam satu pekerjaan supaya dia sampai ke hujung dengan baik. Ya, jadi sekarang saya nak buat contoh, ya, metafora ataupun analogi sebuah kapal terbang. Ya. Kapal terbang ini sekarang sejak peristiwa 9/11 kita lihat kapal terbang, ya, dipandu oleh pilot secara autopilot dah, ya. Sudut penerbangan sudah ditentukan oleh pilot sebelum kapal terbang tu take off lagi. Satu sudut penerbangan dah. Saya tak dapat gambarkan gambar rajah tu, just imagine, ya, ataupun just bayangkan saja, ya, katalah kapal terbang ini, ya, dia nak pergi ke Mekah contoh, ya, dan satu sudut penerbangan sudah ditentukan lagi ditentukan lebih awal, ya, daripada KLIA lagi, ya, dah tentukan sudut penerbangan untuk pergi ke Mekah dengan lurus, katalah 90 darjah begini lurus, tapi katalah pilot tersasar sedikit, tersasar tak jauh, setengah degree je, setengah darjah saja, ya, dalam atas runway, ya, di atas landasan, tak tersasar lagi sebab setengah degree, betul. Tetapi semakin kapal terbang tu terbang makin jauh, makin lama, ya, kesalahan yang kecil di awal penerbangan akan menyebabkan makin tersalah. Ya, boleh faham, ya, dia melencong sikit, tapi awal tak nampak, tetapi dia carried away. Ya, saya pernah berbincang dengan seorang pilot, Air Asia, waktu tu saya buat kursus. Saya tanya macam mana lencongan tu, kalau dia kata setiap lencongan 1 darjah dia akan pergi 10 km, pergi lagi begitulah seingat saya, ya. Saya ingat lupa, tetapi konsepnya begitulah, ya. Semakin terbang tu semakin tersasar. Kenapa saya cerita tentang ini? Bukan nak cerita tentang kapal terbang, tapi nak cerita tentang niat, ya. Kalau niat awal kita sedikit tersasar, semakin kita melakukan, semakin kita berjalan ataupun semakin kita kehadapan dalam karier kita, tersasar tu makin jauh, ya. Saya teringat apa kata peribahasa Melayu, ya. Peribahasa Melayu kata semakin tinggi pokok yang kita panjat, semakin kuat angin yang menggoyang, ya. Semakin tinggi pokok yang kita panjat, semakin kuat angin yang menggoyang. Kalau kita panjat pokok bawah tu angin tak kuat sangat, ya. Tetapi makin tinggi angin tu makin kuat. Apa maksudnya? Temptation atau godaan ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita tersasar daripada jalan kebenaran, ya, akan lebih menguji apabila kita bertambah apa? Bertambah harta, bertambah kuasa, bertambah pengikut, ya. Mula-mula waktu kita kecil tak nampak true colours kita. Waktu kita miskin tak nampak warna sebenar kita. Tetapi bila kita dah ada kekayaan, bila kita bertambah kuasa, jadi semakin tinggi pokok yang kita panjat, akhirnya kita makin tersasar. Kenapa? Niat yang awal kita tu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kalau niat tu betul-betul tepat 100% kerana Allah, mungkin sebagai manusia kita tersasar sikit. Ya, tetapi ada tazkirah kita dengar di surau akan pergi, ya. Sebab dia akan pergi balik. Nak naik sikit nanti tersasar balik. Dengar ke ceramah ke dia akan pergi balik. Dia akan pergi balik ke jalan yang betul, ya. Sebab tu kata peribahasa Melayu lagi apa? Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kalau pangkal jalan kita okey, ya, kita boleh balik ke pangkal. Tetapi kalau pangkal jalan kita tersasar walaupun sedikit, dia pergi tu dia tak boleh balik dah. Dia pergi terus, missing in action orang kata. Jadi macam inilah saya ada pengalaman mendalikan training, ya, dengan dengan anak-anak muda yang baru dapat kerja. Bila mereka dapat kerja awal-awal ni, ya, duit gaji yang pertama tu tak guna, ya, bubuh dalam sampul, hantar kepada emak yang di kampung, ya. Begitu awal-awal, ya.
Masa tu dia datang daripada kampung Ulu lah, kita kata, tapi dah kerja dekat Kuala Lumpur. Jadi awal-awal gaji memang bagi ibu. Masa tu dia tak kenal Lot 10 lagi, dia belum kenal bangsa lagi dan sebagainya. Tapi lama kelamaan dia duduk di Kuala Lumpur, tahulah pergaulan dan sebagainya. Akhirnya katalah dia seorang gadis, akhirnya dia berkenalan dengan seorang lelaki. Apa yang terjadi? Kadang-kadang lelaki yang baru dikenalinya 1 tahun ataupun tak kurang daripada 1 tahun lebih dipercayai dan lebih diyakini berbanding ibu ayah yang telah mendidik sekian lama. Waktu itu dah tersasar dah. Mula-mula bekerja, kalau kita tanya kenapa ibu bekerja? Saya bekerja kerana ibu dan ayah kita. Awal-awal. Tetapi saya dah katakan, kalau bukan kerana Allah, niat tu tersasar. Saya tegaskan kalau kita buat kerana-kerana yang lain walaupun nampak baik, katalah kita bekerja untuk dapat rezeki, kalau kita bekerja untuk ibu bapa, kalau kita bekerja untuk keluarga dan sebagainya, itu niat yang baik tetapi tidak benar-benar tepat. Niat yang benar-benar tepat ialah kerana Allah. Kerana apa? Kalau niat tu tidak tepat, katalah kerana keluarga tadi, anak gadis tadi, dia tersasar sebab dah mula diuji. Ada saya dengar juga melalui pengalaman suami isteri mula-mula berniaga, mula-mula nak bina sebuah keluarga yang bahagia, tetapi mereka susah sama susah lah, buka payung, belajar berniaga di pasar malam, berhujan, berembun, berpanas, sama-sama susah. Tetapi apabila perniagaan makin maju, apa yang terjadi? Lelaki tersasar, dah tak ingat dah isteri tadi, mungkin isteri dilupakan dan sebagainya. Kenapa? Kalaulah niat itu kerana keluarga, kerana yang lain, daripada luar ke dalam, outside in. Manusia tidak boleh dipantau ataupun dikawal dari luar ke dalam. Itu dia akan tersasar. Tetapi manusia mesti dipantau, mesti bergerak inside out, dari dalam keluar. Jadi sebab itu kalau seorang tu bekerja kerana Allah, membuat sesuatu kerana Allah, ini dari dalam, insya-Allah dia ingat ibu bapa dia. Kalau dia bekerja kerana Allah, walaupun kuasa dia tinggi, walaupun apa yang tinggi, dia ingat isteri dia. Dia tidak akan lupakan keluarga dia. Begitu juga kalau seorang ahli perniagaan, dia berniaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi korporat yang ingat masyarakatnya, bukan korporat yang lupa diri, lupa daratan dan sebagainya. Kerana dia berniaga tu memang kerana Allah. Tapi realitinya sekarang kita tengok, bagaimana orang yang kita bagi subsidi, kita bagi pertolongan, kita harap Bumi Putera ni apabila berjaya dia akan jadi payung kepada bangsanya, tetapi apabila dia naik, dia lupa bangsanya, dia lupa negaranya, dan sebagainya. Kenapa? Kalau suatu tak dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jaminan untuk tidak tersasar. Jadi inilah yang dikatakan metafora kapal terbang itu, kita niat tu betul-betul mesti kita jitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga melalui pengalaman kita. Mula-mula kita kerja, you kerja kenapa? Cari makan. Betul? Awal-awal tu kerja cari makan. Memanglah awal-awal sebulan 2 dalam organisasi, betul kita nampak fokusnya cari makan je. Tapi lama-lama awak tahulah, di dalam organisasi ni kita hendak orang-orang yang kepala besar. Kepala besar maksudnya think big. Tetapi kepala besar dengan besar kepala ni sinonim, Jadi mula-mula ni memang cari makan awal-awal, tetapi akhirnya 3-4 tahun kemudian, dah makin besar kedudukan di dalam organisasi. Apa yang terjadi? Bertukar daripada cari makan menjadi cari lawan. Sebab tu dalam organisasi kadang-kadang satu unit ini dengan satu unit itu, satu bahagian dengan satu bahagian, jadi silo. Semuanya tidak boleh bekerjasama. Masing-masing ketua ni ada warlord mereka sendiri. Dia ada ketua-ketua yang jangan ganggu unit kami, jangan ganggu jabatan kami. Kerana apa? Mula-mula bekerja kerana cari makan, tapi lama-lama cari lawan. Jadi ini yang penting dalam kita berusaha supaya kita awal-awal betul kita dah letakkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting, supaya dengannya nanti
apabila berlaku cubaan, apabila berlaku godaan ataupun berlaku perkara-perkara yang tidak kita senangi, maka kita akan dapat menepisnya dengan baik. Contoh, kadang-kadang soal niat, keikhlasan ini kita tak dapat detect dari awal. Hanya dengan ujian baru kita tahu. Mula-mula kita bekerja dengan elok, betul-betul kita, tetapi kadang-kadang di dalam organisasi dia ada macam kata-kata di belakang. Ya, dia kerja betul, kemudian orang kata dia nak bodek bos lah, ya, dia gila pangkat lah, macam-macam. Akhirnya macam mana? Aku kerja keras, aku kerja dengan betul-betul, tapi orang kata aku nak bodek. Orang kata aku nak nak buru pangkat, nak sebagainya. Jadi mulai sekarang aku tak nak kerja sungguh-sungguh. Nanti kalau kerja sungguh-sungguh orang kata juga. Itu menunjukkan tidak ikhlas. Kerana orang yang ikhlas itu dia tidak terpengaruh oleh pujian dan kejian. Sama saja. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Orang yang ikhlas itu ada tandanya. Yang pertama, kalau dipuji tidak menambah amal. Dipuji dia tidak menambah amal. Dikeji tidak juga mengurangkan amal. Sama saja. Di belakang orang dia bekerja sama seperti mana dia di hadapan orang bekerja. Jadi ini yang selalu berlaku dalam organisasi. Bukan saja dalam organisasi kerja tetapi dalam keluarga juga. Kadang seorang isteri itu betul-betul dia menjaga rumah tangganya, dia menjaga suaminya dengan anak-anaknya, semua diatur dengan baik. Tiba-tiba ada satu krisis berlaku dan sebagainya. Waktu itu apa dia kata? Mulai sekarang give up dah. Tak mau dah buat yang lain. Kerana apa? Kita buat baik pun orang kata. Kita buat baik pun orang abang tak hargai ataupun suami tak hargai. Kita buat baik pun anak-anak tak ada bagi penghargaan dan sebagainya, malah dicaci dan sebagainya. Waktu tu dia mengurangkan amal. Maka waktu itu barulah kita tahu dia tidak ikhlas. Begitu. Jadi orang yang benar-benar bekerja kerana Allah, macam kapal terbang tadi lah. Kapal terbang tadi bila bergerak daripada KLIA nak menuju ke Mekah, walaupun dalam perjalanan tu dia berdepan dengan turbulence. Turbulence ni apa? Cuaca tak baik lah. Dia mungkin pilot naik atas sikit, turun sikit, lencong sikit dan sebagainya. Tetapi ujungnya mesti mendarat di Mekah juga. Sebab sudut penerbangannya sudah ditentukan, dia memang tepat kerana Allah. Ini yang pentingnya. Tetapi sekiranya kapal terbang itu tersasar, walaupun niatnya nak menuju ataupun memang dia nak pergi ke Mekah, tetapi bila ada ujian-ujian dalam penerbangan tu, dia mungkin tak sampai ke Mekah, sampai ke tempat lain. Inilah. Jadi ingat kalau kita benar-benar pasakkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di awal-awal lagi, bukan kerana manusia, walaupun keluarga sendiri, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat dan sebagainya, insya-Allah datanglah apa ujian, all is well. Maksudnya datang apa saja, kita tetap berpegang terus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi reflectionnya ataupun apa yang boleh kita kongsikan pada hari ini, sekali lagi saya mengajak anak saudara-saudari bermuhasabah. Apakah yang menyebabkan kita terasa hati di dalam melaksanakan tugas, sama ada di dalam tempat kerja kita, baik di dalam keluarga kita ataupun di dalam masyarakat kita. Apa yang menyebabkan kita kadang-kadang kecewa, apa menyebabkan kita minta maaf terguris, orang kata terguris betul, hati tisu lah, maksudnya sikit-sikit rasa. Kalau kita amat-amati, kalau kita benar-benar jujur dengan diri kita sendiri, semua itu angkara tidak ikhlas. Kerana kita mengharapkan pujian daripada manusia, kerana kita mengharapkan pangkat, kerana kita mengharapkan penghargaan dan sebagainya. Jadi saya ingin menutup perbincangan atau perkongsian kita pada kali ini dengan kata-kata daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa dia? Aku telah hidup begitu lama.
dan aku telah merasai banyak kepahitan ya dalam kehidupanku. Tetapi tidak ada yang lebih pahit daripada mengharap daripada manusia. Ya. Sekali lagi saya ulang ya. Sayyidina Ali berkata, aku sudah hidup lama dan aku sudah merasai pelbagai kepahitan, tetapi tidak ada yang lebih pahit daripada mengharapkan manusia dalam hidup kita. Jangan harapkan manusia dan jangan harapkan sesiapa, tetapi harapkan cuma Allah. Ikhlas, insya-Allah disitulah kejayaan dan kebahagiaan hati kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.